Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 主内弟兄姐妹平安， Shalom. 平安。 Ya, salam kenal. Saya pertama kali berdiri di mimbar ini. 我是第一次站在这个讲台上，让我自我介绍。 Sejak Januari tahun ini saya dipercaya sebagai pembina bidang misi GKY Greenfield. 从今年的正月份开始，我这个受托来督导这里的宣教事工。 Saya rasa ini satu kehormatan tersendiri, panggilan yang Tuhan berikan kepada saya 那我 pribadi. 觉得是上帝特别给我一个荣幸的机会。 Nama saya ya Bagio Sulianto, saudara ya. 我的名字是 Bagio Sulianto， Kalau nama Tionghoanya Lim Bing Liang. 我中文名字是林平亮。 Saya lahir 150 kilo dari Surabaya, Tuban, saudara ya. 我的出生地是靠近泗水150公里的杜班。 Saya anak ke-8 dari 8 bersaudara. 我是8个兄弟们的最小的孩子。 Bersyukur Tuhan karuniai istri dan 2 orang anak, saudara ya. 感谢主，我有一个太太，还有2个孩子。 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum membaca kebenaran firman Tuhan, saya mengajak saudara masuk dalam doa. 我们听到之前，我们再一次祷告。 Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. 天父，我们感谢你给我们早上的崇拜聚会。 Kalau kami boleh datang mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan, ini adalah hal yang mulia. 我们可以来到你面前，向你奉献自己，这是一个很荣耀的福分。 Semata-mata karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu bagi kami. 这完全都是因你对我们的美善和慈爱。 Biarlah anugerah-Mu membuka hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu. 唯愿你的恩惠开启我们的心窍，可以明白你的话。 Tuhan, berbicaralah kepada kami. 天父，求你向我们每一个人说话， Baik hamba-Mu yang menguraikan ataupun yang menerjemahkannya. 也帮助你2位仆人传讲和翻译的， Dan kepada setiap kami yang mendengarkannya. 我们每一位听到的， Berikan kami kekuatan untuk menghidupi firman-Mu. 给我们力量，可以活出你的话语。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠耶稣基督生命祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan kita sampai kepada Yosua pasal yang ke-9. 那今天我们默选的经文是《约书亚记》第9章。 Apakah bisa dibantu ditayangkan? Ya, saudara, kita akan membaca secara bergantian, saudara ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-23 kita baca dalam bahasa Indonesia. Lalu nanti beberapa kita akan kembali dalam pengulangan, kalau dalam penguraian ke dalam bahasa Mandarin. 我们要读第1节到第23节，那么我们就轮流来读，等下会有一段的重复。 Demikianlah firman Tuhan. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, dan sepanjang tepi pantai Laut Besar, sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, pada pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka.
Boleh dibantu slide-nya diklik. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami, demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah, telah robek dan inilah pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiryat Yearim. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup, maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Oleh sebab itu, terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu cerita yang terjadi dalam perjalanan umat Israel. 这是以色列人经历当中所发生的一件事情。 Saudara, saya menggambarkan peristiwa ini sebagai sebuah perjalanan yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengikut Kristus. 那我用这一段经历来描述我们人生在世的过程。 Saudara, secara sekilas mulai dari ayat 1, 2, dan 3 kita bisa melihat apa yang terjadi yang dialami umat Israel dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan. 他们以色列人进入到这个迦南地的过程当中，我们从第1节到第3节知道一些事情。 Mereka mendengar apa yang dilakukan Allah Israel di Mesir dengan memberikan 10 tulah.
那么他们听到上帝在埃及地所降下的7大灾难， membelah laut Teberau. 以后呢，分裂红海的水， Saudara, itu membuat bangsa-bangsa yang di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan menjadi ketakutan. 以至于在旷野的路途当中，那些外邦民族非常的害怕。 Namun pada kenyataannya ada 2 sikap ketika seseorang atau manusia itu melihat perbuatan Tuhan. 当人看到上帝的作为时，有2个反应。 Semua orang kalau mendengar kedahsyatan Tuhan, maka akan timbul rasa takut. 当他们听到了上帝那么轰轰烈烈的作为，心里感到害怕。 Namun ini yang tidak masuk akal yang terjadi di dunia ini. 但是呢，在这世界上有一件事情是我们万万想不到的。 Yang pertama kita lihat ayat yang kedua, justru mereka bergabung untuk melawan umat Israel. 那么第2节告诉我们，有很多人积极，他们要抵挡这个以色列人。 Tetapi orang-orang Gibeon mencoba untuk menggunakan tipu muslihat. 但是呢，即便的这个人们呢，他们用诡计来欺骗。 Saudara, Allah kita, Tuhan penyelamat kita adalah Allah yang dahsyat. 我们的上帝是一个伟大的上帝， Allah yang menciptakan langit bumi. 他是创造天地万物的主宰， Allah yang mengontrol dunia ini. 他来统管世界。 Namun dunia ini, dunia yang sudah jatuh dalam dosa, 然而已经堕落在最终的这个世界。 ketika diberitahukan siapa Allah pencipta langit bumi ini, 当告诉他们谁是创造宇宙万物的主宰， bukannya kemudian takut, hormat, lalu mengikuti dia, 他们没有敬畏而跟从， tetapi justru melawan atau justru menggunakan tipu muslihat untuk melawan orang-orang percaya. 反而他们用各种各样的诡计来抵挡信靠的人。 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat apa yang terjadi dalam apa yang dilakukan orang-orang Gibeon, 当我们看到这即便人对以色列人所设的这个诡计， kalau di ayat 4 ini ada kata-kata lalu mereka bertindak dengan akal mereka. 第4节告诉我们就设诡计， Manusia dengan hikmatnya, dengan pikirannya mencari cara bagaimana dia aman. 那么人用尽各样的方法来使自己有一个平安的日子。 Kemudian dengan berbagai cara orang-orang Gibeon ini mencoba menipu Yosua dan umat Israel. 这即便人用尽各样的方法来欺骗约书亚和以色列百姓， Namun kita tahu pada ayat yang ke-14 ketika Yosua tertipu oleh orang-orang Gibeon. 那么第14节告诉我们，约书亚和以色列人他们受了欺骗。 Kata kuncinya di ayat yang ke-14 ini. 第14节告诉我们， Tetapi Yosua dan umat Israel, para pemimpin itu tidak meminta keputusan kepada Tuhan. 他们没有求问耶和华。 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， melihat ini adalah gambaran perjalanan kehidupan orang percaya. 这是我们信徒们的人生道路。 Kita yang merasakan mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. 我们已经领受了上帝哪里来的救恩。 Kalau melihat umat Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, mendapatkan anugerah dari Tuhan. 我们看以色列人领受上帝的恩典，他们从埃及地为奴之地被救赎出来， Sama seperti saudara dan saya yang dibebaskan dari dosa untuk mendapatkan keselamatan kekal. 就像你我一样，从罪恶的权势下得到 Namun 释放。 dalam perjalanan menuju tanah perjanjian 当我们走进这个应许之地， atau perjalanan saya dan saudara sampai menuju ke dalam kekekalan yang mulia, 你我走向永恒的地方。
dan kita masih berada di dunia. 那我们还在世界上， Sebagaimana umat Israel dalam perjalanannya menuju perjanjian. 就好像以色列人正在走旷野的路程， Ada penderitaan, 有痛苦， ada kerja keras 他们必须要劳力， di tengah dunia yang berdosa ini. 在这充满罪恶的世界里面， Kita akan menghadapi tipu daya dunia ini. 那我们要面对世界的诡诈。 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， Yosua dan para pemimpin umat Israel tanpa bertanya Tuhan karena dia mengandalkan mata penglihatannya, kemudian dia tertipu. 那约书亚和以色列的这个百姓长老们，他们靠赖自己的聪明智慧，以后呢被欺骗了。 Saudara, ketika seseorang tidak bertanya Tuhan dalam menghadapi dunia ini, 当我们没有求问上帝去面对世界的生活， maka kemungkinan besar dia akan salah mengambil satu keputusan. 那么我们很可能就会做一个错误的决定。 Dan kalau saudara dan saya salah dalam mengambil keputusan, 若是我们做错了决定， pasti ada dampak negatif, akan ada banyak kesulitan lain. 肯定就会面对负面的一个结果，面对各种各样的困难。 Bisa dibantu di slide berikutnya, saudara ya. Oke, saudara, kita bisa melihat orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini, dia akan menghadapi tipu daya yang selalu ada di sekitarnya. 那么，信靠上帝的人，每一天要面对周边许多这个诡诈的事情。 Dan sebagaimana umat Israel ketika dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, 就好像以色列人他们在走进这个迦南地的路途当中， dia menghadapi orang-orang Gibeon dan tipu muslihatnya. 他们要面对祭变人，还有他们的计谋。 Ketika umat Israel tidak mengandalkan Tuhan, 当以色列人不再依靠上帝， tidak bertanya Tuhan dalam mengambil keputusan, 他们没有求问上帝而做决定， maka dia tertipu oleh orang-orang Gibeon. 以后呢，他们就被欺骗了。 Bukankah 1 Korintus 11 ayat 14 mengatakan, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 哥林多后书第11章14节告诉我们，撒旦也可以化妆成光明的天使。 Saudara, di dunia ini tidak gampang, saudara. 我们活在这个世界上不容易， Terlebih ketika mengambil keputusan yang terlihat abu-abu. 特别要面对那些很难做决定的时候。 Semalam saya ada perbincangan dengan Pak Yos, salah satu pengurus di GKI Greenfield. 昨天晚上我跟一个 Greenfield 的一个执事们交谈。 Saat makan malam kami terlibat dalam perbincangan. 那么吃晚饭的时候，我们交谈， Kemudian ada muncul pertanyaan, boleh nggak pemusik itu kita hire orang karena mereka kan sudah melayani, lalu kita gaji mereka. 那我们可不可以去聘请那些音乐的人才？ Musa gini di sini, Musa Yohanes di sini pemusiknya digaji nggak? 我们这里的这个服饰的团队是不是我们有这个待遇？ Dalam perbincangan itu, maka muncul alasan-alasan. Kalau dia melayani dengan hati sebagai persembahan, itu sangat baik. 那么在谈论当中，我们说，若是参与服饰的人是出于心里的，那是很好的。 Lalu muncul pertanyaan, kalau pemusik itu hidupnya dari bermain musik, maka masa nggak boleh dapat terima gaji? 若是他的生活需要是来自他们是音乐人才，难道他们不可以接受这个待遇吗？ Bukankah di gereja-gereja lain para pemusiknya itu secara profesional? 那么我们看看许多教会，这些音乐人才是专门的人、专业的人才。 Ini kesulitan yang kecil, saudara. Ini bukan sekedar boleh atau tidak boleh, 这 saudara. 不是说可以不可以的问题。 Muncul pertanyaan lain.
那么以后再出现其他的问题， Kalau pemusiknya yang sangat profesional itu bukan orang percaya, boleh nggak pelayanan? 那若是那些专业的音乐人才的，不是新主的人，你怎么办呢？ Saya ingin katakan, ternyata di dunia ini banyak hal yang tidak mudah untuk kita putuskan. 我们知道，在这个世界上有很多难以明确做决定的事情， Bukan sekedar boleh atau tidak boleh. 不是说是可以不可以的问题。 Gereja kita bertahun-tahun mengalami permasalahan, boleh nggak kita mengadakan ibadah secara kontemporer? 那么我们教会也面对一个冲击，我们可以不可以像这些现代化的这个形式来敬拜？ Saudara, ada satu kesulitan tersendiri ketika menyampaikan pesan dan konteksnya itu berubah. 那么，当我们传讲一些信息的时候，当所面对的情形又不一样了。 Mungkin hari ini tidak boleh, 可能现在不可以， mungkin hari ini dilarang, 可能今天受拦阻， tetapi generasi berikutnya dengan kondisi yang berubah, bisa saja itu diizinkan. 但是呢，下一代不同的环境，或者就可以允许他们。 Siapa yang senang dengan ibadah secara online? 那么，有哪一些人喜欢线上的聚会？ Tapi ketika pandemi, mau tidak mau kita melakukan ibadah secara online. 那因为疫情的缘故，我们不得不要做线上的聚会。 Satu kali saya baca artikel, saudara ya. 有一次呢，我读到一篇论文， Kenapa orang-orang Eskimo itu sampai sangat lama baru menerima Injil? 为什么这个北方这个爱斯基摩的人，他们比较迟来接受这个福音？ Kalau di sini diberitahukan, kalau kamu nggak percaya nanti masuk neraka. 那在这里呢，我们可以说你不信主，你要下地狱。 Orang-orang Eskimo mendengar pemberitaan Injil ini lalu tanya, neraka itu seperti apa? 那么北方这些人呢，北极人呢，他就问了，地狱是怎么样的呢？ Neraka itu seperti api, panas. Kamu bisa terbakar di sana. 那我们就可以解释，这个地狱有火，很热，你们会被烧死的。 Kalau kita mendengar itu ngeri nggak, saudara? 当我们听到这个事情的时候呢，我们会感觉害怕。 Tapi saudara, orang-orang Eskimo itu kalau melihat api senang, saudara. 但是北极人他看到火呢，非常开心。 Ketika dikatakan nanti kalau mati masuk neraka, di sana ada api, panas. 那若是我们告诉他们，在地狱里面有火，很热， Orang-orang Eskimo yang rumahnya dari es, 那我们北极人他们住的房子用鞋做成的， mereka berpikir, oke, saya mau masuk neraka. Saudara. 他们会想，我愿意进到地狱里面， Ngerti maksudnya, saudara? 明白吗？这个意思？ Ketika menyampaikan suatu berita, belum tentu bisa diterima dengan mudah dalam konteks tertentu. 当我们传递一个信息的时候，在不同的环境里面呢，有时候很难被接受的。 Itu sebabnya kita perlu mendapatkan hikmat Tuhan, 所以呢，我们需要上帝来的智慧， kebenaran dari Tuhan. 上帝哪里来的真理？ Karena iblis pun seringkali menyamar sebagai malaikat terang. 因为撒旦他也会化妆成光明的天使。 Saudara-saudara, tidak mudah mengambil keputusan dalam zaman yang terus berubah. 当我们活在这个不断改变的社会里面，很难做决定。 Kembali kepada pembahasan kita, saudara. 那回到我们所传讲的信息， Yosua dan para pemimpin ketika dia tidak bertanya Tuhan, dia mengalami tipu daya dari orang-orang Gibeon. 当约书亚和长老们不求问上帝的时候，他们就受祭边人的欺骗。 Dari perikop ini kita bisa melihat ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. 我们从第14、15节可以知道， Kegagalan itu terjadi saat kita tidak mengandalkan Tuhan. 当他们没有依靠上帝的时候，他们就面对失败。 Saat Yosua dan para pemimpin merasa bisa menghadapi orang Gibeon. 当约书亚和长老们认为自己可以处理这个祭边人的事情， Walaupun di ayat-ayat sebelumnya dia mulai curiga dengan orang-orang Gibeon. 虽然事前呢，他们已经怀疑这些祭边人， Jangan-jangan kamu orang-orang yang tinggal di sekitar kami.
是不是你就住在我们附近的百姓呢？ Tapi orang-orang Gibeon dengan permainan dramanya, 那么即便人用他们这个戏剧性的表演 dia memakai pakaian yang lusuh, 他穿着这个破旧的衣服， dia membawa bekal-bekal yang sudah berantakan, seolah-olah melakukan perjalanan 他 jauh. 们带着已经干瘪了这个粮食，就好像已经长途的奔下来了。 Yosua dan para pemimpin tertipu oleh orang-orang Gibeon. 那么约书亚和这个长老们就被欺骗了。 Ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi orang Israel tidak meminta keputusan kepada 第 Tuhan. 14节告诉他们，他们没有去问耶和华， Mereka bersandar pada apa yang mereka lihat dan tidak bertanya kepada Tuhan. 他们凭着他们所看见的事情，没有求告耶和华。 Saudara, inilah yang dialami Yosua dan para pemimpin ketika menuju perjalanan ke tanah perjanjian. 这是约书亚和长老们和百姓们面向迦南地的路程所遭遇的事情。 Ini juga menjadi gambaran bagi saudara dan saya menanti kerajaan surga. 这也像你我一样，我们在等候天国的来临。 Dalam perjalanan hidup ini kadang-kadang kita di lingkungan yang berdosa dengan penuh tipu daya. 那我们所处的环境充满罪恶、试探和引诱， Kita memerlukan hikmat Tuhan. 我们需要上帝的智 Kita 慧， memerlukan bimbingan Tuhan. 我们需要上帝的带领。 Ketika kita tidak bertanya Tuhan, kemungkinan besar kita akan mengalami kegagalan dan kesulitan-kesulitan yang baru yang tidak perlu kita alami. 我们若没有去问上帝，我们可能会面对我们许多根本不必要的难处。 Kalau kita mengingat beberapa minggu ketika kita melewati masa-masa Paskah, 那我们回想前几个礼拜，我们面对这个受难周， bukankah itu dialami oleh Yudas ketika menjadi murid Yesus, tetapi dia memiliki agenda sendiri. 那我们回想犹大，他是耶稣的门徒，但是他有自己个人的计划。 Mungkin dia punya pikiran dan imajinasi, Yesus ini kapan ya jadi raja? 那么可能他想象到耶稣什么时候做王， Lalu karena dia punya agenda sendiri, mencintai uang, 他有他自己的计划，他这个贪爱钱财， dia tidak dekat dengan Tuhan. 他没有跟主耶稣特别亲近， Dia tidak mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan. 他没有好好的听主耶稣的命令。 Dalam tanda kutip, kemewahan dunia atau uang itu lebih menggiurkan daripada mengikuti Tuhan. 就好像这个钱财更吸引他的心。 Yudas menggunakan caranya sendiri untuk melihat siapa Tuhan. 那么犹大他用自己的方式来看到底耶稣是谁。 Bukankah itu juga yang terjadi pada Petrus? 那么这事情也发生在彼得的身上。 Ketika dia melihat siapa Yesus yang dia ikutin, 当他看到他所跟随的这个耶稣， kehebatannya, 看到耶稣的作为， keajaibannya dan mujizat yang dilakukan. 耶稣的奇妙和种种的神迹。 Dan Petrus pun juga terlibat dalam mujizat-mujizat itu. 那么彼得也参与这些神迹里面， Petrus mulai mengandalkan dirinya sendiri. 他也依靠自己的能力。 Aku tidak akan menyangkal engkau. 我绝对不会 Aku 背 mau 叛 mati 你， untuk engkau. 我要为你而死。 Bukankah kita tahu akhirnya Petrus meninggalkan Tuhan? 那最后呢，彼得也否认了主耶稣。 Puji Tuhan, akhirnya Petrus sadar ketika mengingat sapaan Tuhan. 那感谢主，彼得后来还悔改了。 Saudara, tidak gampang menjalani kehidupan ini. 我们度过这个人生不容易， Murid-murid Kristus pun jatuh bangun mengikut Tuhan. 耶稣的门徒他们也起起落落的跟随。 Ketika dia mengandalkan dirinya sendiri, 当他们靠赖自己， ketika dia tidak bertanya kepada 他 Tuhan, 们不求问上帝， kemungkinan kegagalan terjadi. 他们就要面对失败。
Bukankah itu juga yang terjadi pada Samuel 那么撒母耳也是一样， ketika diperintahkan urapi anak-anak dari lupa saya ya Isa. 当他接到这个命令，要告没这个以赛的孩子， Dia melihat anak-anak Isa yang tinggi besar, yang kuat. Dia tidak merasa kok nggak ada, Tuhan tidak menggerakkan dia. 当他看到这个耶西的几个长子们非常强壮，但是圣灵好像没有感动他， Tuhan menegur Samuel. 那么上帝就责备撒母耳， Kamu hanya melihat yang di depan matamu, 你只看见眼前的事物 tetapi aku melihat yang di dalam hatinya. 我看见他们内心。 Sehingga Samuel bertanya kepada Isa, 那么撒母耳就问这个耶西 masih adakah anakmu yang：“ 你 lain? 还有其他的孩子吗 Oh ada,？” 还有 masih di ladang. 他们在旷野 Panggil dia. 叫他回来。 Tuhan melihat hati manusia. 上帝看透了人的心， Itu sebabnya di dalam dunia ini kita tidak bisa mengandalkan mata dan pikiran kita saja. 所以呢，活在这个世界上，不能单单靠我们的肉眼， Kita memerlukan hikmat Tuhan. 我们需要上帝的智慧 Kita，memerlukan petunjuk Tuhan. 我们需要上帝的引导， Karena dunia ini penuh dengan tipu muslihatnya. 因为这个世界充满试探诱惑。 Kalau saya mengingat kesaksian perjalanan pelayanan saya. 当我回想我的人生服侍路程， Ketika belum menikah, pelayanan di pemuda remaja. 结婚以前我是专门服侍年轻人， Waktu kunjungan kadang-kadang itu dengan beberapa pengurus remaja, 那 saudara. 么探访的时候以青少年的作为一起走， Waktu itu saya naik motor. 我骑摩托车， Kalau cuma 2-3 orang, kita pakai 2 motor. 那是2-3个人，我们是两这个摩托车。 Kalau mulai saya ngajak 4 orang, saya mulai perlu 3 motor. 那是4个人，5个人就需要3辆车。 Teman-teman pelayanan ngomong, kamu perlu beli mobil loh. 你需要买汽车 Saya ngobrol rekan-rekan, mungkin saya perlu mobil. 我需要1辆汽车。 Tanya pendeta Riko waktu itu, boleh kamu beli mobil. 那么问到当时的牧师，他说允许你买汽车。 Tanya papa mertua, nanti papa mertua sumbang kamu beli mobil. 那我问我的岳父岳母说，等一下我给你买。 Saya punya keinginan punya mobil, saudara. 我心里渴望有1辆汽车。 Akhirnya saya beli mobil. 以后呢，我就买了1辆汽车。 Apa yang saya salah, saudara? 什么事情发生呢？ Pelayanan kelihatannya membutuhkan mobil. 我的侍奉需要1辆汽车。 Rekan-rekan pelayanan mendukung. 那么同工们也支持我。 Papa mertua kasih pinjaman uang. 那么我的岳父呢， Saya juga Cik, punya Cik. keinginan. 我也有这个欲望。 Salahnya di mana, saudara? 那错在哪里呢？ Saya lupa bertanya Tuhan. 那我忘记了没有祷告上帝。 Ketika saya membeli mobil, sekian tahun saya membeli mobil, saya pakai untuk pelayanan, tapi saya tahu saya punya kesalahan. Kenapa saya tidak bertanya Tuhan? 虽然我买了汽车可以用在侍奉上，但心里总是有个纠结：为什么我不求问上帝？ Setelah 9 tahun pelayanan, 9年服侍以后， penugasan di Jogja, 那我被安排到热若去服侍。 saya pakai mobil yang cukup tua, 那我用了比较旧的车子， karena saya dulu belinya mobil second, saudara. 当时我买的汽车是2手后。 Setiap ada pendeta dari Jakarta kunjungan ke Jogja, selalu katakan, ini mobilmu ganti aja. 若是有雅加达来的同工，他说：“哎，你要换你的车子 Malu-maluin ke GKY saja, masa mobilnya mobil tua begini? 这在不给这个教会面子用的是旧的车子 Saya pengen ganti mobil. 我希望可以 Saya 换新 punya 的 uang tabungan. 我有这个储蓄的钱 Salah nggak saya ganti mobil? 我的是换1辆新的，有 Saya- 错吗？ Saya lihat istri saya mengandung anak kedua. 当时呢，我的太太正在怀第2胎， Siang itu tiba-tiba listrik di gereja jatuh, mati begitu, saudara. 后来那一天刚好这个
有这个熄灯， Cari orang nggak ada, saya perbaiki sendiri 那么 listriknya. 找不到有工人来，我就自己去修理 Ketika naik ke atas plafon, 啊。我上到这个天花板， itu dealer mobil telepon, Pak jadi beli nggak nih mobilnya? 那么卖汽车的人打电话来，你要买车吗？ Di atas plafon yang panas itu saya berkata, tidak jadi beli mobil. 以后呢，我在上面在炎热的天花板上面，我说不买， Karena saya belum bertanya Tuhan. 因为我还没有问上帝。 Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup ini tidak mudah. 是的，人生是很难走的一条路， Kadang ada tipu daya dari luar. 有时候会有外面来的诱惑。 Dunia ini jahat, saudara. 这个世界是非常败坏的， Bahkan hati kita pun juga tercemar. 很多时候呢，我们自己的心底也被误会了。 Punya keinginan nafsu daging. 那我们有自己的嗜欲， Kita begitu mudah terperdaya oleh dunia ini. 我们已经被这个世界所操纵了。 Kalau kita belajar dari apa yang dialami Yosua dengan para pemimpinnya, 可是我们从约书亚和长老们的经历学习， saya rasa ini juga gambaran saya dan saudara. 这是你我的写照。 Kalau kita seolah-olah berkata, kenapa ya Yosua tidak bertanya Tuhan? 那若是我们问约书亚为什么不求问耶和华呢？ Mungkin paling baik ini menjadi refleksi bagi saya dan saudara. 那我想这是你我最好的反省。 Apakah saya sudah bertanya Tuhan dalam setiap mengambil keputusan? 那当我做决定的时候，是不是每一次都求问耶和华？ Atau saya seringkali merasa oke, saya merasa bijaksana sehingga saya bisa mengambil keputusan tanpa bertanya Tuhan. 或者是我自以为我有能力可以做决定，不再需要求问上帝。 Ingatlah, ada kegagalan, ada konsekuensi yang harus ditanggung yang menjadi kesulitan bagi banyak orang. 要记得有很多的困难在面对你，成为你自己的重担。 Karena itu, di dalam dunia yang penuh dosa, yang gelap ini, kita memerlukan jalan kebenaran. 所以呢，我们活在这个世界上，我们很需要走在上帝的真理里面。 Yohanes 14 ayat 6 dan dengan jelas berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 约翰福音14章第6节很清楚，主耶稣说：“我是道路、真理、生命。” Dalam terjemahan lain, kalimat ini dikatakan, Akulah jalan menuju kebenaran. 那么另外的翻译说：“我是通往真理的道路。” Saudara, di dunia ini apa yang dapat menjadi referensi kebenaran kita? 那么这个世界上有什么可以确定我们走真理的路呢？ Mata kita? 我们的眼睛， Saudara, mata kita ini bisa tertipu, saudara. 那我们的眼睛也很容易受欺骗。 Soal warna saja, warna kita bisa tertipu. 然后看这个颜色的时候，有时候我们会被欺骗、被蒙 Soal 蔽。 gambar, saudara, 看这个图画， kita bisa salah melihat. 我们也会错看的。 Apakah mata kita bisa diandalkan? 我们能够完全靠我们的眼睛吗？ Akal budi kita, 我们的知识 apakah bisa diandalkan? 能够完全信赖吗？ Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan akal budi kita 不是说我 tentunya. 们不可以靠我们的聪明。 Tetapi seberapa jauh kita mengandalkan Tuhan? 那么问题呢？你有多少来依靠上 Karena 帝？ di dunia ini tidak ada yang dapat menjadi standar kebenaran selain Yesus. 因为在这个世界上，除了耶稣以外，我们找不到这个真理的标准。 Dan satu lagi saudara ya, dialah Yesus itu kekuatan dan hikmat Allah. 那么主耶稣是上帝的能力和智慧。 Untuk saudara dan saya, untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. 对你对我来说，犹太人、非犹太人，耶稣基督是上帝的智慧和能力。 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， Yesus sudah hadir dan menyelamatkan saudara dan 主 saya. 耶稣已经来到，拯救了你我， Dia menjadi teladan yang sempurna. 他是最完全的这个榜样。 Dia
memberikan bimbingan kepada kita. 他指引了我们的道路。 Adakah saudara dan saya terus mengandalkan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan? 你我是否在做决定的时候都靠赖他？ Ketika kita merasa kuat, 当我们觉得有能力的时候， ketika kita merasa hebat, 当我们觉得很能干的时候， ketika kita melupakan Tuhan, 当我们忘记了上帝， maka di saat-saat itulah kita jatuh dalam kegagalan-kegagalan kita. 就在那个时候呢，我们会落在失败中。 Mari kita tundukkan kepala. 我们一起来祷告。 Tuhan, inilah kami orang yang berdosa. 天父，我们感谢你，我们是一个软弱的人， Kerap kali terhanyut dengan tipu muslihat dunia ini. 很多时候我们会堕落在世界的欺骗当中， Bahkan kadang kami pun tertipu dengan kedagingan kami. 很多时候我们也被肉体的私意所欺骗。 Kami sungguh-sungguh memerlukan terang surgawi, 我们真正需要天堂的真光， kebenaran yang dari surga. 天上来的智慧真理。 Kami memerlukan hikmat yang dari Tuhan. 我们需要从你那里的聪明智慧。 Dan sungguh kami bersyukur 我们感谢你， Engkau Yesus Tuhan kami 耶稣基督是我们的主， menyelamatkan kami 拯救了我们， dan senantiasa menyediakan hikmat surgawi bagi kami. 每时每刻都为我们预备天上来的智慧。 Tuhan, bimbinglah kami 天父，求你指引我们， menjalani kehidupan ini. 让我们可以活在这个世界上。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。